saya ada bersama dengan beberapa orang guru-guru Al-Quran negeri Selangor, adalah bincang sikit, ada buat program sikit bagainya. Jadi alhamdulillah kita pun tak tahu kan. Jadi apa nama ni, halaqah Quran negeri Selangor, dia lantik saya sebagai naib pengerusi halaqah Quran negeri Selangor. Jadi saya bersamalah dengan guru-guru Al-Quran. Kemudian ada seorang ustazah ni, dia ceritalah dengan saya, ustazah ni duduk sebelah saya lah. Ada seorang perempuan, sekalian perempuan ni dia mahir dalam bidang multimedia, cukup mahir kan, nak create macam mana komputer, bagai nak jadi macam mana memang dia boleh buat lah. Dia bertugas di UPM tak silap saya. Jadi sekalian, ustazah ni pun cakap, dia kata, ustaz, dia kata perempuan tu kata, adalah dia sebut nama apa semua sekali kan, dia tu Allah Ta'ala dah tolong dia dengan suatu pertolongan yang tak dijangka. Kata ustazah ni kat saya cerita kat tuan-tuan, nak cerita kelebihan Al-Quran, kehebatan Al-Quran dan doa seorang guru Al-Quran. Saya nak cerita benda tu tuan-tuan. Maka perempuan ni, dia sebelum ni dia tak macam tu, dia pakai biasa-biasa, tapi dia datang hari tu dia berpurdah apa semua sekali lah, memang solehah sungguh lah kan. Jadi tuan-tuan sekalian, dia ni tahun lepas dia pernah berjanji dengan ustazah ni, dia nak khidmat dekat ustazah ni, dia nak khidmat, dia nak belajar Quran, kemudian dia nak khidmat. Lalu kemudian sekalian, dia tak boleh nak khidmat, dia tak dapat nak datang belajar sebab dia didapati kanser. Kanser tu dah stage 4. Maknanya tuan-tuan, teruk lah dah. Dia niat nak belajar Quran, sambil belajar tu dia nak khidmat dekat ustazah ni, dia tak boleh buat keduanya kerana dia kanser. Lalu tuan-tuan sekalian, bila dia tak dapat nak buat apa-apa, dia baru ada 2 orang anak, keadaan dia tu teruk lah, kanser. Disahkan oleh doktor dengan laporan-laporan yang terperincinya gitu. Maka tuan-tuan sekalian, dalam tempoh PKP ni, bermula daripada 18 Mac tu kan kita PKP. Maka tuan-tuan sekalian, perempuan ni yang kanser ni, dalam tempoh PKP, dia hantar WhatsApp dekat ustazah ni. Ustazah ni bagi saya baca WhatsApp ni tuan-tuan. Saya berkongsi baca dengan ustazah. Perempuan ni hantar WhatsApp ke ustazah ni. Bila ustazah ni baca WhatsApp ni, ustazah ni menangis tuan-tuan. Begitu juga ketika dia bercakap depan saya tu, dia menangis ketika bercakap. Betapa hebatnya Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dan betapa hebatnya pertolongan dan kasih sayang Allah ni yang tak ada tolok bandingnya ni. Maka perempuan ni semasa tempoh PKP hari tu, dia bermimpi satu malam ustazah ni mandikan dia di air terjun. Dia mimpi ustazah ni mandikan dia. Yang dia nak khidmat, yang dia nak belajar ke ustazah, dia tak dapat belajar, dia tak dapat khidmat. Dia mimpi ustazah ni mandikan dia di air terjun. Lepas dia mimpi ustazah ni mandikan dia di air terjun tuan-tuan, dia ada jadual dia ke hospital. Dia pergi ke hospital dengan jadual yang doktor bagilah. Bila dia pergi ke hospital, tuan-tuan boleh jumpa orang insya-Allah, tak ada masalah. Saya bukan bawa cerita dongeng. Jadi tuan-tuan sekalian, bila dia pergi ke hospital tu, lepas seminggu mimpi tu, dia rasa tak tahu, rasa macam segar ke, rasa macam sihat ke apa ke. Dia pergi ke hospital, cek tuan-tuan, tak ada kanser. Langsung tidak ada kanser. Lalu kemudian tuan sekalian, dipanggil 2-3 orang doktor yang lain untuk nak sahkan apa yang dilihat oleh doktor yang cek dia ni, yang pegang fail dia ni, memang sah, tidak ada kanser, tak ada penyakit kanser langsung. Makna habis tuan-tuan. Lalu tuan-tuan sekalian, dalam tempoh PKP ni, budak perempuan ni hantar WhatsApp dekat ustazah ni. Dia cerita A to Z bagai-bagai ni. Lepas PKP ni, musim PKP ni, dia terus pergi rumah ustazah ni, dia peluk ustazah ni. Lalu saya pun cakap, saya tanya ke ustazah ni, ustazah ada buat apa?
Kita nak ilmu tu tuan-tuan daripada dia. Maka saya nak beri ke tuan-tuan ni pengalaman yang ustazah ni buat. Dia kata saya tak ada buat apa ustaz. Saya bila teringat dia daripada tahun lepas, dia teringin nak belajar Quran, dia nak khidmat ke saya. Lepas tu saya tahu dia ni ada penyakit kanser. Saya tak ada buat apa ustaz. Cuma setiap kali saya baca Quran, setiap kali dia guru Quran, setiap kali saya baca Quran, yang pertama saya niatkan untuk mak ayah saya dulu. Yang kedua saya niatkan untuk suami saya yang dah meninggal. Yang ketiga saya niatkan untuk diri saya dengan sebab Al-Quran, kalau ada penyakit pulihkanlah. Yang keempat saya niatkan dekat anak-anak murid, tapi ingatan saya tu kuat ke dia, niat saya keutamaan ke dia. Berkat Al-Quran yang saya baca ni, ya Allah, kau pulihkanlah dia daripada penyakit, berilah dia semangat apa semua sekali ni. Maka tuan-tuan sekalian, dia beri WhatsApp tu ke saya baca. Saya baca WhatsApp tu sungguh-sungguh. Dia cerita dia dimandikan, dia terjun nulis ustazahnya, dia pulih daripada kanser tuan-tuan. Banyak benda baik yang kita boleh buat dengan kewujudan nikmat al-ijad, yang Allah jauhkan kita daripada kebinasaan. Tu sebab saya pesan ke tuan-tuan malam ni. Saya pesan betul. Mulai malam ni tuan-tuan tiap kali baca Quran, untuk mak ayah jangan tinggal, untuk isteri anak-anak jangan tinggal, lepas tu untuk diri kita sendiri jangan tinggal, lepas tu untuk orang-orang yang kita sayang. Ada yang dalam surau ni contoh tuan-tuan yang sakit. Kita tahu dia sakit. Tak boleh kalau tiap kali kita baca Quran, kan Allah kata wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidak kami turunkan Al-Quran ni melainkan menjadi penawar. Tang mana letaknya penawar ni tuan-tuan? Kalau kita tak ambil dia untuk kita nak letakkan pada tompek yang jadi sebab dia ni memang penawar, tang mana letak? Ada orang sakit dalam surau ni tuan-tuan sekalian. Malam ni kita balik baca Quran, kita teringat ke dia. Aku ni baca Quran untuk mak ayah aku nak baca untuk dia ni sekali. Kalau dia sakit, sembuhkanlah dia ya Allah. Boleh aku kita nak buat benda tu semua tuan-tuan? Tak boleh. Cuma masalahnya kita tak nak buat. Benda tak boleh untuk kita buat, cuma tak nak buat itu ya. Kita ni kadang-kadang tuan lupa nikmat yang Tuhan beri dari segi kesempurnaan pada berbuat tu, kita jauhkan diri daripada nak berbuat atas nikmat yang diberi. Itu sebabnya tuan-tuan, banyak benda baik kita boleh buat. Tak boleh gorakkan tangan, gorakkan mulut. Tak boleh gorakkan mulut, just dongakit telinga. Tak boleh dongakit telinga, just kita melihat. Sehingga kan tuan, akhirnya dia ke hati dia paling kecil. Doakan, harap munajat ke Allah Ta'ala. Melalui apa? Melalui hati. Tak boleh nak tolong orang, doakan dia ya Allah. Diam-diam kita doakan dia. Ni kesempurnaan nikmat al-ijad yang Tuhan dah beri kat kita ni. Begitu. Dan kemudian katanya lagi, maka katanya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat kasih sayang akan hamba-Nya, lebih daripada kasih sayang kedua ibu bapa pada anaknya. Allah sayang pada hamba tuan, lebih pada mak ayah sayang ke anak-anak. Begitu. Dan jikalau tiada nikmat al-ijad, niscaya tiada ada kamu katanya. Kalau tak ada nikmat al-ijad, tak ada lah kita. Disebabkan ada kita, diadakan nikmat yang didatangkan. Al-ijad ni makna didatangkan selepas kita diadakan. Itu makna al-ijad.